Hai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sekejap tuan-tuan. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. IG dah buka dah? IG dah. Jadi pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada pagi ini kita bertemu pada kali yang kedua dalam sesi live. Yang mudah-mudahan beberapa hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan dan kita akan mula berhari raya. Dan bila mana menyebut berkenaan hari raya ni tuan-tuan, kalau boleh kita tak nak kita bergembira semata-mata kita keluar daripada Ramadan, walhal kita kena bersedih. Namun perkara yang lebih besar tuan-tuan, biarlah kegembiraan itu yang kita lakukan kena dengan syarak, kena dengan perkara yang diajar oleh Allah, kena dengan perkara yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa nak manjangkan mukadimah, sebagaimana tuan-tuan maklum, pada sesi live pada hari ini kita akan bersama-sama menghuraikan berkenaan mahram versus haram. Bersalam di pagi raya, di mana silapnya? Bersalam di pagi raya, di mana silapnya? Jadi apa kata kalau kalian bantu kami untuk like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, yang mudah-mudahan tuan-tuan dia mudah-mudahan tuan-tuan perkara ni takkan berlaku. Perkara ni takkan berlaku dan perkara ni tuan-tuan takkan selesai bila mana orang-orang yang kita sayang ataupun ahli keluarga tidak memahami perkara-perkara begini. Jelas ke jelas? Sekejap. Baik. Jadi pertama sekali kita fokus dahulu apakah makna mahram. Kita fokus pertama sekali apakah makna mahram. Kita ulang balik tuan-tuan. Walaupun 2-3 hari lepas saya dah buat sesi live, 2-3 hari lepas saya dah buat sesi live, namun dengan ujian internet yang agak ganggu, hari ini kita ulang balik untuk kita keep fokus kepada ilmu-ilmu yang lebih penting yang perlu kita nak belajar. Baik, bila sebut mahram ni tuan-tuan, apakah makna mahram? Iaitu golongan yang kita haram menikah dengannya selama-lama. Golongan yang kita haram menikah dengannya selama-lama. Jadi mahram bukan makna muhrim. Muhrim ni orang yang pakai ihram. Itu makna muhrim.
Tapi bila sebut mahram, tulis dekat ruangan komen poin yang pertama. Makna mahram ni apa dia? Orang yang kita haram menikah dengannya selama-lama. Bila mana kita haram menikah dengannya selama-lama, maka dipanggil sebagai mahram. Itu satu. Yang kedua, bila sebut masalah mahram ni, tuan-tuan tulis dekat ruangan komen, orang ni juga tak batal wuduk selama-lama. Tulis. Yang pertama, haram menikah dengannya. Yang kedua, pertama, haram menikah. Haram bernikah abadan. Abadan satu. Yang kedua, orang ni tak batal wuduk selama-lama. Tak batal wuduk selama-lama. Dah? Jadi bila mana orang ni tak batal wuduk selama-lama, maka orang ni tuan-tuan dipanggil sebagai mahram. Poin yang kedua. Sebab itulah suami batal wuduk tak? Simple saja. Batal. Dalam mazhab Syafi'i. Isteri batal wuduk tak? Batal. Sebab tu bila sebut suami isteri, apa makna mahram? Orang tu haram menikah dengannya selama-lama. Dengan isteri kita boleh menikah. Memanglah ustaz. Dulu sebelum tak jadi isteri kan kita boleh menikah dengan dia. Sekarang ni bila dah jadi isteri, memanglah tak boleh menikah dah jadi isteri. Tetapi kalau bercerai balik, lepas tu habis iddah, dah, kita menikah baliklah, boleh menikah dah. Tetap boleh. Tetap boleh. Sebab itulah kenapa dalam mazhab Syafi'i, suami isteri dah, dia level dia lain. Dia antara mahram dengan bukan mahram. Level dia antara mahram dengan bukan mahram. Jelas ke jelas? Okey, yang kedua, tak batal wuduk. Yang ketiga tuan-tuan, dah, bila sebut masalah mahram, bermakna ada pergaulan. Boleh sentuh pegang dan sebagainya. Dah, setakat nak bersalam tu boleh. Dah, ada pergaulan yang diharuskan oleh agama. Jelas ke jelas? Dan bila sebut juga berkenaan mahram, ada juga di sini boleh buka aurah. Bila sebut ada pergaulan, perkaitan yang berkait rapat, masalah aurat. Sebab tu ingat, bila sebut istilah aurat, pada hari ini tuan-tuan saya nak kemaskan lagi. Takut malam tu bila line internet kurang okey, tuan-tuan tak faham apa yang saya nak sampaikan. Bila sebut isu bersalam di pagi raya, di mana silapnya? Kesilapan yang pertama tak berlapik. Itu kesilapan yang pertama. Sebab kalau boleh tuan-tuan, kita tak nak Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan tak nak bersalam terus pun satu isu. Dan kalau tuan-tuan nak bersalam juga, antara perkara yang dianjurkan oleh agama ialah berlapik. Tetapi ingat, saya suka ulang balik tuan-tuan, isu masalah raya ni bukan isu masalah bersalam. Sebab tu tajuknya is very simple. Bersalam di pagi raya, di mana silapnya? Kesilapannya masalah tak berlapik. Itu yang pertama. Yang kedua, antara isu yang lebih besar dalam masalah mahram ialah masalah aurat. Yang ni tuan-tuan kena fokuskan. Sebab apa? Saya boleh buktikan tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. 3 hari kita duduk di kampung. Kalau setakat bersalam berapa lama sangat. Tetapi 3 hari duduk di kampung, benda yang haram berlaku ialah bukanya aurat. Saya ulang kali yang kedua. 3 hari tuan-tuan duduk di kampung. Jangan tanyalah ustaz, PKP ni tak boleh balik, itu cerita lain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, itu cerita lain. Tapi keadaan yang dah berlaku setiap tahun. 5 hari kita duduk di kampung, masalah bersalam ni tuan-tuan sekejap sahaja. Sekejap sahaja, betul? Tetapi benda yang lebih besar dan lebih mudarat ialah masalah aurat. Dan saya ulang pula kali yang kedua, bila sebut masalah bersalam, ya, masih lagi terdapat khilaf di kalangan ulama. Walaupun kita bukan nak cerita masalah khilaf, tapi benda tu terdapat khilaf di kalangan ulama. Tengok bersyahwat ke tak bersyahwat. Dan sedangkan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, syahwat ke tak syahwat, bermakna kalau bukan mahram tak boleh bersalam. Tetapi ingat, masalah aurat tak ada khilaf di kalangan ulama. Dan sahabat-sahabat yang berada di IG, yang berada di page, yang berada di grup nak baca solat, saya ulang balik, masalah mahram, masalah aurat tak ada khilaf di kalangan ulama. Jadi pada hari ini tuan-tuan boleh bayang tak berapa besarnya dosa yang berlaku 3 hari duduk di kampung. Kita rasa bersalam tu dosa besar tuan-tuan. Tapi ingat,
buka aurat lebih besar dosanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya ulang balik. Tuan-tuan, kita sangka bersalam tu besar dosanya. Tetapi tuan-tuan jangan lupa. Dan saya nak ingatkan tuan-tuan, membuka aurat selama 3 hari. Kita berhimpun bersama adik-beradik. Yang tu bawa laki dia, yang tu bawa bini dia, dan kita duduk di kampung, aurat tak jaga. Tuan-tuan, masalah ini lebih besar. Mana dalilnya? Kan tuan-tuan dengar bila mana Nabi Isra' daripada rumah Nabi kepada Baitul Muqaddis. Bila Nabi Isra', tuan-tuan, ada beberapa kisah. Ada beberapa kisah yang menceritakan azab-azab yang disediakan bagi mereka yang tak menjaga aurat. Dan benda ni realiti, satu kepahaman yang perlu jelas. Sebab tu dalam isu raya ni, kalau boleh tuan-tuan kena belajar macam mana aku nak jaga masalah aurat. Sebab tu kenapa saya suka tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang bermula dengan keluarga. Sebab benda ni takkan terlaksana kalau mereka tak faham. Benda ni takkan terlaksana kalau mereka tak faham. Tuan-tuan je sungguh belajar, bersungguh tuan-tuan belajar, tapi mereka buat tak endah, balik tetap tak ada perubahan. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Pastikan love sentiasa berterbangan, like sentiasa berterbangan agar orang lain nampak apa yang kita buat. Jelas ke jelas? Jadi pada hari ini, bila 3 perkara utama ni kita nak bahas. Masalah mahram berkait dengan masalah haram menikah, tak batal wuduk, diharuskan pergaulan, aurat dan sebagainya juga diharuskan. Tapi aurat tu ada had dia. Dan nanti saya akan bagi satu ilmu yang penting, macam mana aurat antara ibu dengan anak. Oh, yang ni banyak mak ayah buat kesilapan. Banyak mak ayah buat kesilapan. Jadi insyaAllah kita akan bahaskan dengan perlahan. Jadi kalau boleh pada hari ini kita nak fokus kepada perbahasan dengan ilmu. Jelas ke jelas? Nanti saya tak lama, lebih kurang 45 minit saya akan buka soalan. Tuan-tuan boleh tanya di ruangan komen. Habis. Baik. Poin yang kedua. Tolong jaga IG, nak pusing senang nanti. Bila sebut masalah mahram, mahram ni tuan-tuan terbahagi kepada 3. Terbahagi kepada 3. Pertama, mahram dengan sebab nasab. Nasab ni apa? Keturunan darah daging. Yang kedua, mahram dengan sebab radha'ah, yakni susuan. Nasab ni ada 7 golongan. Hari ni kita akan habiskan yang ni dahulu. Sabar dulu dah. Yang kedua, susuan, yakni ada 2 golongan. Dan yang ketiga, mahram dengan sebab nikah. Nikah ada 4 golongan. Jadi bermakna bila kita dah faham makna mahram, perjalanan mahram, mahram dengan sebab nasab, keturunan darah daging. Mahram dengan sebab susuan. Bila mana menyusu, hari ni tak sempat kot. Tak sempat kita cerita bab susuan sebab ni agak panjang. Nantilah insyaAllah kita buat live sesi yang kedua ke, saya akan bantu macam mana tips atau cara tuan-tuan nak dapatkan anak angkat. Nak dapatkan anak angkat. Kalau tuan-tuan tak boleh menyusu, macam mana kaedah yang lain, cara yang lain. Tuan-tuan nak ambil anak angkat lelaki, macam mana caranya. Nak ambil anak angkat perempuan, macam mana caranya. Yang ni penting. Jangan abaikan masalah susuan. Sebab apa? Kalau waktu kecil, kalau tuan-tuan nak ambil anak angkat, is okay, tak ada masalah. Tetapi bila anak tu dah besar, berbetulan anak kita pun ada, anak dia pun ada, kita dah anggap diorang macam adik-beradik, tapi hukum tak lepas. Bila dah akhir balik dalam satu rumah, aurat kena jaga. Sebab tu penting masalah susuan ni. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh menyusu, tuan-tuan bukan tuan-tuan boleh suka-suka je nak ambil anak laki-laki ke nak ambil anak perempuan. Tak, kena tengok keadaan. Jelas ke jelas? 2. Dan yang ketiga, mahram dengan sebab nikah. Bila sah saja akad nikah, maka 4 golongan ni automatik jadi mahram. Sampai bila? Tulis dekat ruangan komen. Mahram ni sampai kiamat. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Ataupun bahasa lain, ilal jannah. Sampai dalam syurga. Sampai dalam syurga. Mahram sampai dalam syurga. Bapa mertua sampai dalam syurga, haram menikah dengan dia selama-lama. Apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Anak, kita dapat anak, dipanggil anak tiri lah.
pun dipanggil haram menikah dengan dia selama-lama dah sampai syurga. Dan pada hari ini kita nak fokuskan kepada yang pertama sahaja dahulu, mahram dengan sebab nasab. Jadi saya akan slowkan kelajuan agar saya nak tuan-tuan boleh faham betul-betul. Dan ingat, saya ulang balik kepada sahabat yang berada di IG Irwan Zahuri, yang berada di page Irwan Zahuri dan berada di grup Nak Baiki Solat. Fokus kita bukan masalah bersalam. Sebab bersalam ni masih lagi ada hillah. Cuba tulis dekat ruangan komen. Tuan-tuan nak belajar hari ini dan nak bantu family, fokus kita bukan masalah bersalam. Bersalam ni masih lagi ada hillah. Tahu tak hillah? Hillah ni bahasa fiqah. Hillah ni maknanya ada jalan keluar. Tetapi yang lebih besar untuk kita bahas masalah mahram, kalau golongan tu bukan mahram, ialah masalah aurah. Masalah aurat. Jelas ke jelas? Dan nanti saya akan perincikan lagi ustaz, kalau kami duduk di kampung, saya ni jenis pakai stokin, ada ke tidak dipanggil aurat-aurat yang dibenarkan untuk membuka, aurat-aurat yang diizinkan untuk sedikit ke, itu semua kita akan bentangkan. Jelas ke jelas? Jadi ingat, fokus kita macam mana aku nak bantu family aku jaga aurat. Macam mana aku nak bantu family aku jaga aurat. Share tuan-tuan live ini supaya ramai faham. Bermula dengan keluarga agar semuanya dapat merayakan kegembiraan pada kali ini dengan perayaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak tiri dengan anak sendiri mahram tak? Bagus soalan dia. Sabar dulu. Kepada NZ Fatanah, belum apa-apa lagi dah tanya. Bagus, dia bersungguh nak faham. Anak tiri dengan anak sendiri mahram ke tidak? Jawapannya tuan-tuan, nak tengok mahram ke tak mahram, dia berjimak ke belum dengan bapak dia. Bahasa mudah. Jadi anak tiri hukumnya mahram sampai bila-bila. Bahasa mudah. Anak tiri ni mahram sampai bila-bila. Tapi dengan syarat. Anak tiri nak jadi mahram dengan syarat. Dengan syarat dulu. Sebab kebetulan dah ada yang tanya. Dia dah berjimak dengan mak dia. Maaf, saya guna bahasa terus terang. Contoh saya. Saya ni, saya berkahwin dengan seorang perempuan. Perempuan ni janda. Ada seorang perempuan ni. Perempuan ni janda. Dah ada anak seorang. Ini perempuan lah. Ada apa tu? Ada anting-anting. Contoh. Saya berkahwin dengan dia, tuan-tuan. Perempuan ni janda. Ada anak seorang. Yang ni pun anak perempuan. Baik. Bila saya berkahwin dengan dia, yang ni nama, contoh nama Aisyah. Bila saya berkahwin dengan dia, tuan-tuan, maka boleh. Bila saya berkahwin dengan dia, tiba-tiba tuan-tuan, malam pertama, contohlah, tak berlaku jimat. Tak berlaku jimat. Tak berlaku bersama. Bahasa saintifik persenyawaan. Bila tak berlaku jimat, oh kau ni ada anak dara rupanya, lagi cantik dan sebagainya, aku ceraikanlah kau. Aku ceraikan kau. Contoh, bila saya dah ceraikan Aisyah, saya boleh kahwin dengan anak dia. Sebab ini dia panggil bukan anak tiri, dia panggil anak isteri. Sebab ni kunci dia. Ni kunci dia. Bila saya malam pertama dah persenyawaan dengan isteri ni, yang janda dulu ni, maka automatik anak dia jadi anak tiri. Bila anak tiri, mahram. Jelas ke jelas? Baik, habis. Kebetulan ada soalan tuan-tuan. Takut terlupa nak jawab. Jadi yang tu bab yang keempat tu bab nikah. Sekarang ni kita fokus yang pertama dahulu, bab nasab. Nasab ni tuan-tuan ada 7 keturunan. Ada 7 keturunan. Baik. Kita pergi dahulu. Saya suka menulis dekat sini nama Ali menikah dengan sekejap nak padam ini. Sama sikit. Okay, nampak. Ali menikah dengan Siti. Contoh. Ali berkahwin dengan Siti plus Siti. Kita buat contoh suami dan isteri, supaya nanti tuan-tuan mudah dapat beberapa tips kalau nak balik beraya dan sebagainya, macam mana cara yang mudah. Kita akan bagi tips yang mudah. Bila sebut masalah mahram dengan sebab nasab, nasab ni ada 7 keturunan. Kita cerita dahulu keturunan yang pertama. Apa makna nasab? Tulis, nasab bermakna darah daging. Nasab bermakna darah daging.
Itu dipanggil keturunan darah daging. Yang pertama, mahram dengan sebab nasab ialah atas kepala kita. Ni golongan yang pertama. Atas kepala. Siapa di atas kepala? Iaitu bapa. Kemudian ibu. Dah. Sehingga mana? Dan ke atas. Dan ke atas. Bapa bagi bapa, datuk. Dah, nenek. Kalau ikut yang ni pecah 4 lah. Kalau ikut betul-betul macam ni. Dah. Tapi saya nak ringkaskan, kalau ikut betul-betul, bapa ni pula ada isteri, ada datuk dia kat sini, ada nenek dia. Ibu ni pun ada datuk dia, ada nenek dia. Betul ke betul? Kalau ikut dia pecah 4. Maknanya bapa ni ada bapa, ada mak. Ibu ni ada bapa, ada mak. Tapi saya ringkaskan dahulu. Datuk lawan dia nenek. Bapa bagi datuk tok yang. Dah, tok yang perempuan. Bapa bagi tok yang tok nyut. Laki-laki perempuan. Lepas tu oneng-oneng. Ni semua bahasa petani tuan-tuan dan bahasa Melayu saya tak belajar. Wallahu alam. Ini istilah petani yang saya belajar. Bapa, datuk, tok yang, tok nyut, oneng-oneng dan sebagainya. Baik. Jadi bagi Ali, saya cerita bagi lelaki dahulu. Bagi Ali, siapa mahram dia? Bapa dia dan mak dia lah. Lepas tu bapa bagi bapa, datuk, nenek, tok yang, tok nyuk sampai ke atas. Maka semuanya ini mahram. Saya ulang balik. Bila sebut masalah mahram, fokus kepada 3 perkara tadi. Fokus kepada 3 perkara. Yang pertama, haram menikah. Mu'abbad abadan selama-lama. Yang kedua, tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Yang ketiga, boleh buka aurah ataupun ada dipanggil sentuh pegang yang diharuskan. Dah boleh buka aurat. Ni fokus kita. Jadi maknanya bagi Ali ni, bapa dia, bapa bagi bapa, datuk, tok nyang, tok nyok, onong yang sampai ke atas, maka semuanya mahram. Jelas? Itu satu. Yang kedua, kita cerita pula bagi Siti. Siti ni bayangkan seorang perempuan, Siti, dan bagi Siti sama juga. Yang dikatakan mahram, bapa dia, ibu dia, datuk dia, nenek dia, tok yang dah sampai ke atas. Kalau dia sempat lagi dengan 7 keturunan. Jelas ke jelas? Okey, habis golongan yang pertama. Tapi nanti dulu. Perkara yang kedua, yang kita boleh pecah daripada golongan yang pertama ni, tok nyot ni tok nyot perempuan. Dah, yang ni oneng-oneng perempuan. Dah ada pula hantar-hantar tu lagi. Dah oneng-oneng hantar-hantar bahasa lama, wallahu a'lam. Golongan yang kedua daripada golongan pertama. Tak habis lagi cerita ni. Yang dikatakan mahram juga, yang dikatakan mahram juga, apa dia? Yakni bapa ni kita buka pula ke kiri, ibu ni pula kita buka pula ke kanan. Yang ni penting, keep fokus. Apa makna bapa ni kita buka ke kiri, ibu kita buka ke kanan? Maknanya bapa ni kan ada adik-beradik, ada adik-beradik. Bapa ni dia lelaki, dia ada seorang abang lelaki, dia ada seorang adik perempuan, ada seorang adik perempuan. Contoh, ibu ni pula, kan ibu kita ada adik-beradik, ada Mak Ngah, ada Mak Luk, ada Mak Tih dan sebagainya. Ibu ni pun ada adik-beradik. Kita katakanlah ibu ni, semuanya adik-beradik dia perempuan. Adik-beradik semua ibu perempuan. Perempuan. Adik-beradik ibu semua perempuan. Adik-beradik ayah kita ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki 3, perempuan 1. Baik. Kita buka lagi. Begitu juga datuk ke kiri, ke kanan. Tok Nyang kalau ada adik-beradik dia ke kiri, ke kanan. Tok Nyot kalau ada adik-beradik dia ke kiri, ke kanan. Oneng-oneng kita buka ke kiri dan ke kanan. Baik. Hukum yang kedua. Bagi Ali, dengar elok-elok. Bagi Ali, yang dikatakan mahram juga
bila mana naik ke atas dan buka ke kiri dan ke kanan. Saya ulang balik. Bagi Ali, yang jadi mahram bapa dia, datuk dia, okey. Dan buka ke kiri. Ke kiri ni siapa? Bapa ni ada abang, dipanggil, sini dipanggil, istilah dia bapa saudara. Betul? Ni pula ada kakak, dipanggil ibu saudara. Mak saudara lah. Ibu saudara. Maka semuanya ini mahram bagi Ali. Mahram bagi Ali. Sama juga ibu dia ni. Mak dia ada, dia beradik semua perempuan. Ada maklum, ada makngah. Yang ni maksu. Mak dia pula ada yang kecil sekali. Dah? Ada maklum, ada maktih, ada makngah. Ibu dia maksu. Maka Ali ni dengan maklum mahram. Ali ni dengan maktih makngah mahram. Ali ni dengan maktih mahram. Jelas ke jelas? Jelas dah? Okey. Kita masuk lagi lebih dalam. Begitu juga Siti. Siti fahamlah. Kalau dah faham yang ni, kalau dah faham yang ni, sama juga. Bagi Siti, naik ke atas, ke kiri dan ke kanan. Tetapi yang kita nak bahaskan tuan-tuan, sekiranya Ali ni pula berkahwin dengan Siti. Ni poin yang saya dah cerita 2-3 hari lepas. Hari ni saya ulang balik. Ali ni, kita katalah yang atas ni keluarga Ali. Dengar elok. Kita katakanlah yang atas ni keluarga Ali. Maka tuan-tuan dah faham semua ni mahram. Dan ingat, mahram ni bagi Ali saja. Yang ke kiri dan ke kanan tidak mahram bagi Siti. Tu kalau pula laki bini. Saya bagi contoh yang mudah. Tuan-tuan hafal di formula ni. Tak payah pening lah. Saya suka nak rekaskan. Dia begini. Tuan-tuan, dengar dah. Ali ni, kalau dia balik kampung rumah Siti, Siti ni bini dia. Siti ni bini dia. Ali, kalau balik kampung rumah Siti, yang menjadi mahram bagi Ali hanya 2 golongan. Pertama, atas kepala Siti. Kedua, bawah kaki Siti. Atas kepala, straight. Dah, bapa, tok yang, tok nyok, oneng-oneng, semua tu dia boleh bersalam, boleh buka aurat, boleh sentuh pegang, haram nikah selama-lama. Dan yang kedua, bawah kaki Siti. Anak, cucu, cicit, piut, gamit, capa, lamba. 7 golongan. Anak, cucu, cicit, piut, gamit, capa, lambai. Dah jauh sangat dah tu. Okey. Semua ni walaupun ada yang anak dengan Ali ataupun anak dengan suami lain, yang tadi disebut anak tiri tadi, maka semuanya dipanggil mahram bagi Ali. Dan ingat, bila mana Ali balik kampung Siti, yang ni tak jadi mahram, yang ini bukan mahram. Setakat ni jelas ke? Yang ni bukan mahram, yang ni pun bukan mahram. Begitu juga sebaliknya. Sekarang ni kita fokus kepada Ali balik. Raya tahun ni, raya PKP, sebab dia orang duduk kampung baru je. Dah? Rumah dekat Ceras. Balik mana? Raya balik kampung baru. Okey. Siti pula tahun ni, dia balik rumah Ali. Balik kampung Ali. Yang ni isteri, yang ni suami. Maka secara ringkas, yang Siti boleh bersalam, sentuh pegang, buka aurat, yang penting aurat, yang penting aurat, yang penting aurat. Yang Siti boleh buka aurat, iaitu atas kepala Ali, bawah kaki Ali. Itu sahaja. Atas kepala Ali, bapa dia, yakni bapa mertua Siti. Mak bagi Ali, mak mertua Siti. Datuk Ali, dia datuk lah, tok yang, tok nyut ke atas. Yang kedua, dan ke bawah. Bawah ni sama ada anak-anak. Sama ada anak-anak tu sepasangan dengan Siti, atau dulu Ali ni ada isteri lain pun, ada anak yang lain pun jadi mahram. Jelas ke jelas? Bawah kaki Ali. Itu sahaja. Maknanya, yang ni, bapa saudara Ali ni, bapa saudara Ali dengan Siti bukan mahram. Bapa saudara Ali dengan Siti bukan mahram. Kalau nak bersalam, berlapik, simple. Dah? Sebab tu jawapan, saya dah sediakan jawapan. Bersalam di pagi raya di mana silapnya? Silapnya tak berlapik. Dah? Silapnya tak berlapik. Tuan-tuan berlapik, selesai masalah. Tuan-tuan boleh tanya, Ustaz, kan senang kalau tak payah bersalam. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan,
masalah bersalam dan tak bersalam ni, kerana saya dah jelaskan dengan hukum fiqh. Pertama, ada khilaf di kalangan ulama. Yang kedua, bersalam tu barakah, berkat tuan-tuan. Dan yang ketiga, pada adat nafsu tak ada pada adat. Kalau bernafsu haram faqat. Kalau bernafsu, kata ulama, jangan kata besar, walaupun budak tu belum akil balik. Kecil lagi belum akil balik. Baru umur 4 tahun. Allah, muka macam Angelina Jolie aku tengok. Muka macam Angelina Jolie. Kalau Siti dengan adik-beradik Ali yang lelaki boleh salam ke? Siti dengan adik-beradik Ali lelaki yang tu, dia macam ni, Ukhti Nisa. Saya tak nak hurai sangat masalah bersalam. Itu saya nak fokuskan kepada tuan-tuan. Sebab apa? Dengar. Okey, kalau ditanya dengan ikhlas, saya jawab ya. Siti ni dengan adik-beradik Ali memang tak boleh bersalam lah. Sebab dia panggil apa dia? Abang ipar, adik ipar. Kan kita dah fokus. Orang yang kita boleh menikah dengan dia bukan mahram. Tetapi isu yang paling besar, kalau nak bersalam juga Ukhti Nisa, boleh tak? Berlapik, selesai masalah. Kan? Kadang-kadang kita dengan pakai kurungnya lagi, dengan pakai niqabnya lagi, lepas tu kita ada selendang. Dia hollow tangan. Kan benda ni berkat. Selagi bila tak bersalam, orang kata sombong. Orang kata sombong. Kalau ikut, terpulanglah ikut apa nak kata. Tapi kita ada alasan. Ataupun macam ni, antara helah kita boleh gunakan, oh Mak Tih ni ada wuduk lah, bukan tak nak salam. Mak Tih tak duha lagi. Contoh, itu dia panggil helah. Tapi tuan-tuan, saya suka ulang balik. Masalah bersalam ni simple sahaja. Dan kalau tuan-tuan berlapik, selesai masalah. Dan benda tu cuma 3 saat. Dan benda yang lebih teruk yang berlaku dalam suasana masyarakat kita pada hari ni ialah aurat ni. Aurat. Itu yang lebih saya nak cenderung kena fokuskan. Jadi maknanya, kalau Ukhti Nisa tanya kepada saya, kalau balik berkampung, Siti kena jaga aurat dengan ipar-ipar dia. Kalau setakat bersalam, 3 saat habis. Tak sampai 3 saat lah, hollow sikit, tarik. Tak sampai 1 saat, tuan-tuan. Tapi bila semua aurat, 3 hari, 3 malam. Jelas? Ya? Ya. Baik, sambung. Baik, setakat ni jelas dah? Jelas dah? Jadi bermakna Siti ni isteri kepada Ali. Siti dengan bapa saudara suami dia bukan mahram. Bukan mahram. Aina khair. Siti dengan ni bukan mahram. Siti dengan ni bukan mahram. Siti dengan ni, perempuan sama perempuan mahram lah. Dah? Jelas ke jelas? Baik, setakat ni jelas ke? Nak pecahkan lagi pula. Nak pecahkan masalah Ali ni. Ali ni ada lagi satu masalah. Okey, terima kasih Ni Anima. Ali ni pula ada lagi satu masalah pecahan daripada yang ni. Okey, kalau setakat jelas, saya continue. Baik. Dalam golongan yang ke atas macam T ni, dia naikkan T, buka. Naik T. Naik T. Naik T. Okey. Bagi Ali dan Siti dah selesai. Bagi Ali ni pula ada kes yang ketiga daripada permasalahan yang pertama. Ini kes yang pertama. Buka kes yang kedua. Nanti pula ada cabang kes yang ketiga. Ada pula golongan yang ketiga. Dia panggil apa? Istilahnya dia panggil mak saudara sadik, atau mak saudara lembing. Ali dengan maknah. Ni dipanggil maknah lah, perempuan. Perempuan ni apa tu? Adik-beradik ayah. Ali dengan maknah ni mahram. Betul? Selesai. Ali dengan Pak Tih ni mahram. Selesai. Tiba-tiba Pak Tih ni pula bernikah dengan seorang perempuan. Bernikah dengan seorang perempuan. Maknah dia pula bernikah dengan seorang lelaki. Dan ingat, Ali ni dah guna selipar. Ali ni dengan mak saudara sabit dipanggil apa ni? Mak saudara sabit. Ni antara bahasa yang saya belajar di pondok. Mana dapat mak saudara sabit ni tuan-tuan? Kan dia belok. Dah? Yang ni mak saudara lembing. Yang ni mak saudara sabit. Maka tuan-tuan dengar elok. Dalam pecahan yang ketiga, Ali dengan mak saudara yang baru menikah dengan bapa saudara dia ni
bukan mahram. Jelas ke jelas? Dah? Masalah Ali pula. Jadi kalau dah faham masalah Ali, Siti pun sama jugalah. Terbalikkan sahaja. Sama juga. Ni adik ayah yang kecil sekali. Adik ayah yang paling kecil. Yang ni pusing sikit. Okey. Ni adik ayah yang paling kecil ni menikah dengan seorang perempuan. Dapat mak saudara. Dipanggil apa? Mak saudara sabit. Maka Ali dengan mak saudara ni bukan mahram. Bila sebut bukan mahram, boleh bersalam tak? Jawab tuan-tuan. Boleh bersalam ke tidak bila sebut bukan mahram ni? Dah? Sebab tu saya kata isu bersalam boleh selesai. Isu aurat yang kena jaga. Dah? Isu bersalam boleh selesai. Isu aurat, penyelesaiannya tutup aurat dan memahami masalah mahram. Sekarang ni jelas ke jelas? Dah? Tuan-tuan faham semua ni? Habis. Jadi Pak Siti ni tak ada isu dah. Dah? Sebab Siti ni kalau dia balik kampung Ali, yang confirm jadi mahram atas kepala, bawah kepala Ali. Begitu juga sebaliknya. Tapi yang ni kita pecah, dah ada 3 golongan. Golongan pertama atas. Ni bukan 7 dah. Yang ni baru 1 terbahagi pada 3. Lepas tu buka kiri dan ke kanan. Lepas tu pecah pula. Setakat ni jelas? Saya Siti Aminah, saya dengan suami cucu saudara. Cucu saya dengan suami, saya dengan cucu saudara. Tak jadi. Bagus soalan, nampak simple. Okey, Siti Aminah, dengar elok-elok. Tengok pandai Hajah Hashimah. Itu jawapannya. Isu bersalam boleh selesai. Isu aurat, tuan-tuan, berat. Okey, kejap dah. Siti Aminah, dia hilang fokus ni. Siti Aminah, siapa nama suami? Jawab sekejap dekat ruangan komen. Saya ulang balik tuan-tuan supaya ramai boleh faham. Zainab Saleh dia kata bukan mahram tak boleh salam. Betul. Memang bukan mahram tak boleh bersalam. Itulah hukum yang tepat. Tapi berlaku tak dalam masyarakat? Tak berlaku pun, orang still bersalam. Jadi saya kembangkan hukum, tetap ada jalan keluar. Tetap ada jalan keluar, iaitu dengan berlapik. Tapi yang kita nak fokus masalah aurat. Okey, Siti Fatimah. Siti Fatimah, siapa nama suami? Siapa nama cik abang? Haji apa? Kita katalah Ahmad. Fokus. Okey dah? Bila Siti Fatimah balik raya rumah Ahmad, Tuan Haji Ahmad, yang menjadi mahram atas kepala dia direct, bawah kepala dia direct, bawah kaki dia anak cucu dia. Kalau cucu saudara, tengok saudara yang macam mana. Kalau biasa, kalau saya faham cucu saudara ni, Ahmad ni ada adik-beradik, Ahmad ni ada Ali. Betul? Ali ni abang kepada Ahmad. Ali ni ada cucu. Ni cucu dia, cucu Ahmad. Dah? Maka Siti Aminah dengan cucu bagi Ali ni cucu saudara, bukan mahram. Bukan mahram. Ada masalah ke? Sekejap. Okay, khair. Kalau saya faham lah yang cucu saudara ni, cucu saudara, maka bukan mahram. Dia mudah je nak fokuskan yang ni. Bawah kaki Ahmad tu direct, anak, cucu, cicit, piot, gamit, capa, lambar, dan ke bawah mahram. Kalau buka ke kiri, buka ke kanan, bukan mahram bagi Siti Aminah. Ya? Cucu ada cucu saudara, bukan mahram. Cicit dia mahram. Cicit saudara bukan mahram. Piot dia mahram. Piot saudara dah bukan mahram. Jelas ke jelas? Zainab Saleh, ya, walaupun dengan lapik, dah, walaupun dengan sekadar satu kain. Contoh kita pakai syal. Kita buat helah lah sikit, ni mati ada wuduk ni tak solat duha lagi.
Padahal haram solat duha pun, dia tak pernah istiqamah pun, tapi dah mentang-mentang dah belajar, gunakan hilah. Dah bila dia datang kata macam ni Mak Ngah ada wuduk ni, Mak Ngah tak solat duha lagi. Mak Ngah berlapik lah. Dah supaya nampak tak. Dah. Yang penting kita cuba nak develop manusia dengan pelbagai cara. Jelas ke jelas? Jadi kan tuan-tuan pakai shawl, dah pakai tudung dah okey dah, pakai shawl. Ni Mak Tih ada wuduk ni dah. Dah. Ambil shawl tu lapik. Walaupun satu kecil lapik, yang walaupun nipis tetap dikatakan sebagai berlapik. Jelas ke jelas? Habis. Okey, habis masalah yang pertama. Jangan risau tuan-tuan, video ni ada simpanan. Tengok banyak kali. Dah, baik. Golongan yang kedua. Dah, golongan yang kedua. Yang dikatakan mahram dengan sebab nasab. Ni kita nak masuk yang kes Siti Aminah ni. Bawah kaki dia dipanggil anak. Baik. Dan ke bawah, anak bagi anak, cucu. Anak bagi cucu, cicit. Anak bagi cicit, piut. Anak bagi piut, gamit. Anak bagi gamit, capa. Anak bagi capa, lambai. Jauh sangat dah. 7 keturunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Golongan yang kedua, yang dikatakan mahram dengan sebab nasab. Nasab ni apa? Keturunan darah daging, iaitu bawah kaki direct ke bawah. Anak bagi anak, cucu. Anak bagi cucu, cicit. Anak bagi cicit, piut. Anak bagi piut, gamit. Anak bagi gamit, capa. Anak bagi anak bagi capa, lamba. Itu jelas. Itu poin yang pertama. Baik. Poin yang kedua, sama juga kita buka lagi. Kita buka dulu. Nanti saya akan cemerlangkan bagi Ali dan Siti. Dah? Poin yang kedua, bagi anak ni pula, ada ke kiri, ada ke kanan. Dah? Ada ke kiri, ada kanan. Tak apalah, yang ni kita masuk golongan yang keempat, kelima nanti. Biar dulu. Dah? Sebab dia nanti ada pecahan masalah anak saudara. Anak saudara, cucu saudara. Cuma secara ringkas, anak saudara sama juga formulanya. Kalau buka ke kiri, nanti buka kiri, buka kanan. Kiri kanan semua ni mahram bagi Ali, tapi tidak mahram bagi Siti. Tu je fokus dia. Kalau kita nak cerita bab Siti, okey, anak, cucu, cicit, piut Siti semua ni mahram bagi Siti. Buka kiri kanan pun mahram bagi Siti, tetapi tidak mahram bagi Ali, suami dia. Sebab tu saya tak suka peningkan tuan-tuan, saya suka buat satu formula yang simple. Hafal formula tadi. Dah? Hafal formula tadi. Kalau aku balik kampung laki aku, okey, yang jadi mahram dia dua je, atas kepala dia, direct. Jangan buka kiri, buka kanan. Direct. Kalau pak-pak saudara semua bukan mahram, bawah kaki dia. Anak, cucu, cicit dan ke bawah. Kalau buka, anak saudara sabit, anak saudara tu dan sebagainya, maka semua bukan mahram. Jelas ke jelas? Tolong ulang Ustaz, tak apa. Khatijah Nayan, tak ada masalah. Tengok balik video daripada awal. Sebab kita nak fokus kepada bicara. Baik, kita nak masuk pula golongan yang ketiga. Sebab golongan yang kedua ni mudah. Golongan yang kedua ni mudah. Golongan yang ketiga. Yang ni jaga tuan-tuan, banyak kekeliruan yang berlaku. Golongan yang ketiga, yang menjadi mahram dengan sebab nasab keturunan darah daging, ialah adik-beradik. Adik-beradik. Baik. Bila sebut adik-beradik, adik-beradik ni terbahagi kepada 3 golongan. Yang pertama, adik-beradik seibu, sebapa. Adik-beradik. Yang kedua, adik-beradik juga dipanggil adik-beradik seibu. Satu mak, lain bapa. Dah? Golongan yang ketiga, adik-beradik juga, tapi dipanggil adik-beradik sebapa.
Satu bapa, lain mak. Bapaknya sama. Dah. Semua tu 20 adik-beradik, binnya satu. Cuma maknya lain-lain. Maknya lain. Itu dipanggil adik-beradik sebapa. Baik. Cerita bab adik-beradik ni tuan-tuan. Dah, kita dah faham apa dia adik-beradik seibu. Bermakna seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, dikaruniakan 1, 2, 3, 4, 5. 5 cahaya mata. Anak, 4 cahaya mata. Maka semua ni dipanggil adik-beradik seibu dan sebapa. Satu mak, satu pak. Satu. Yang kedua, adik-beradik seibu. Apa dia adik-beradik seibu? Bermakna satu perempuan bernikah dengan 3 lelaki. Suami pertama meninggal, dapat seorang anak. Menikah pula suami yang kedua. Lepas tu bercerai, jodoh tak panjang, dapat pula seorang anak. Menikah pula dengan suami yang sekarang, kekal, dapat pula 4 orang anak. Maka kesemuanya ini 4, 5, 6 semuanya dipanggil adik-beradik seibu. Dah? Bukan adik-beradik tiri tuan-tuan. Ni banyak kesilapan ni. Dah, dia tiri ni lain. Tiri ni lain mak, lain pak. Sekejap kita cerita bab tiri. Sebab hukum tiri ni dia boleh menikah. Hukum adik-beradik tiri boleh menikah. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak istilah besan sebantal? Ni bahasa Melayu lama ni. Menantu saudara, menantu sedara, mahram ke ustaz? Menantu sedara, menantu kita bukan mahram. Menantu sedara tak mahram. Dah, Allahu Akbar. Okey, sekejap Zarina Muhammad ada soalan tu. Dah, saya nak tunggu jawapan tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak istilah besan sebantal? Sekejap lagi saya akan syarah besan sebantal ni macam mana. Okey, Zarina Muhammad cerita bab anak susuan ni dia ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, minimum 3 kali susu, nisbah kenyang. 3 kali susuan, nisbah kenyang. Macam mana kenyang? Dalam hukum fikih, budak-budak tu tidur. Dah. Budak-budak ni bukan sendawa tuan-tuan. Bukan sendawa. Dah. Bila kita bagi pek dia, pek setengah jam. Selagi budak tu dah, bukan sendawa. Dah. Budak ni kan kita tepuk belakang dia. Nanti baru dia tersedu. Dah. Yang dikatakan kenyang, tidur. Satu. Yang kedua, daripada yang ni ada khilaf di kalangan ulama. Kalau ikut pendapat muktamad, daripada kita kata apa, daripada kopek lah kepada mulut budak tu. Kalau pakai botol susu tak dikira. Kalau pakai botol susu tidak dikira. Kan? Apa tak lagi pakai susu formula dan sebagainya. Dia daripada direct, daripada tubuh kita pergi kepada anak. Okey, sambung dulu. Pernah dengar tak besan sebantal? Tak pernah dengar? Siti Nur Aisyah kata macam pernah dengar. Okey, tuan-tuan, hari ni saya syarah macam mana dikatakan besan sebantal. Dengar elok-elok. Okey dah? Apa dia adik-beradik sebapa? Adik-beradik sebapa, satu lelaki berkahwin dengan 4 orang isteri. Isteri pertama, istu, isteri, ispo. Seorang lelaki ada 4 orang isteri. Dan 4 isteri ni pula, yang ni ada 5 anak, yang ni ada 5 anak, yang ni ada 5 anak, yang ni ada 5 anak. Istilah kena betul. 5 anak ni 5, 10, 15, 20. Semua ni dipanggil adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa. Okey, dengar baik. Walaupun adik-beradik sebapa, contoh, anak yang kedua dengan ibu yang pertama, yang ni haram mu'abbad. Semua isteri-isteri bagi ayah haram mu'abbad, semua mahram. Baik, dan apakah istilah yang betul? Hari ni kita test bahasa Melayu. Kita test bahasa Melayu. Gelaran yang betul ni anak ni dengan ibu ni. Dah dipanggil anak apa? Cuba hari ni kita test bahasa Melayu kita. Sebab orang tak faham dia kata yang ni anak tiri. Ni bukan anak tiri. Ni ibu isteri pertama. Dan isteri pertama dia, hubungan dia ataupun gelaran dia dengan anak isteri kedua.
Tahu besan sebantal. Cuba jawab sekejap. Apa istilah yang betul? Sebab banyak orang kata tu anak tiri saya. Hei, anak tiri lagu mana? Satu pak, satu bapa, lain mak. Dan bukan anak tiri. Isteri pertama, yang ni dengan anak dia. Dia panggil anak apa? Anak sendiri. Anak dia juga tapi lain ibu. Satu bapa dipanggil adik-beradik sebapa. Bukan anak tiri. Ini bukan anak tiri. Dan isteri pertama dengan anak ketiga, ni bukan anak tiri tuan-tuan. Mereka ni satu bapa. Jelas ke jelas? Yang kata anak tiri macam ni. Yang kata anak tiri, ni seorang lelaki, ada seorang anak, dan seorang perempuan pun ada. Ni perempuan, ada anting-anting. Pun ada seorang anak. Dan ni lelaki lah. Ada seorang anak. Anak lelaki ni, seorang lelaki ni, lelaki lah, ada seorang anak lelaki. Dan perempuan ni pun ada seorang anak perempuan. Dia ada anak perempuan. Maknanya apa? Dulu yang ni dah ada isteri lain, dah ada satu isteri. Lepas tu mati. Yang ni pula dulu dah ada suami, lepas tu bercerai. Kemudian, ya betul, itu istilah yang betul. Suami ni, anak suami, itu istilah yang betul. Tengok Syuhairah kata anak tiri. Tak apalah Syuhairah, belajar dari kesilapan. Dan bukan anak tiri, bukan. Ni anak suami, istilah yang tepat. Yang ni baru anak tiri. Kemudian, yang ni isteri dia mati. Yang ni suami dia cerai. Dan kemudian datang jodoh. Datang jodoh. Mereka ni dua-dua nak kahwin. Nak kahwin. Laki-laki ni ada anak bujang seorang. Perempuan ni ada anak seorang. Dua-dua ni nak kahwin. Bila dah kahwin tuan-tuan, dengar. Bila berlaku saja nikah. Ni kunci dia. Berlaku saja ni nikah. Antara kesilapan yang berlaku. Belajar dah antara kesilapan yang berlaku. Orang kata apa? Apa tu? Lepas akad nikah, dia nak sembahyang. Dia nak solat. Tuan-tuan, ada ke solat sunat nikah? Tak ada. Yang ada solat sunat hajat. Kita solat sunat hajat ataupun solat sunat solat sunat mutlak untuk kita minta kepada Allah agar hubungan kita kekal. Baik. Antara kesilapan yang berlaku, lepas majlis akad nikah, suami ni dia salam dengan bini dia. Satu dah batal. Tak payahlah. Sat lagi. Lepas semayang, barulah buat majlis batal wuduk. Barulah buat majlis batal wuduk. Okey, suami tak bersalam. Dan dia bersalam pula dengan anak perempuan. Maka tetap batal wuduk. Sebab apa? Kunci dia, bila lepas akad nikah, selagi mana tidak berjima, selagi mana belum berjima lagi, maka anak dia ni, yang ni dipanggil anak isteri. Anak isteri. Dengar dengan baik. Contoh, lepas habis akad nikah, dan lepas habis akad nikah, isteri dia datang period haid. Berapa lama datang haid? Datanglah 14 hari. First day nikah, first day haid. La ilaha illallah. Menikah first day haid. Tak apalah. Maknanya anak dia ni dengan anak perempuan ni, kedua-dua dipanggil anak tiri. Ni baru anak tiri. Lain mak, lain bapa. Kemudian sekejap, sebelum nak pergi anak tiri dulu, belum lagi. Okey. Bila mana haid selama 14 hari, maka anak perempuan dia ni dengan suami baru tadi
belum lagi jadi anak tiri. Sebab dalam Al-Quran jelas sebut, nak jadi anak tiri kena jima' dulu. Kena jima'. Dah? Bahasa saintifik persenyawaan. Apa dia bahasa saintifik? Persenyawaan. Dia kena jima' dulu. Maknanya selama 14 hari, dengar, laki-laki ni, anak ni kena jaga aurat. Yang ni pun kena jaga aurat. Sebab belum lagi jadi anak tiri. Belum lagi jadi anak tiri selagi mana tak berjima'. Maka perempuan ni, anak perempuan ni dipanggil apa? Anak isteri. Anak isteri. Apa hukum anak isteri? Contohlah, dah, bila berkahwin sampai hari ketiga bergaduh. Aku tak semu lah, aku cerai kamu. Laki ni cerai dia. Aku nak menikah pula dengan anak kamu. Boleh? Sah. Sebab dia panggil anak isteri. Jelas. Tetapi kalau dia dah jima' saja, bila dah jima' barulah terangkat menjadi anak tiri. Kalau jima' saja kedua pasangan ni, barulah menjadi anak tiri. Hukum berubah. Baik. Bila dah jima', kunci dia jima'. Bila jima', maka barulah jadi anak tiri. Yang perempuan ni confirm dah jadi anak tiri bagi lelaki. Yang lelaki ni pun jadi anak tiri. Yang ni jadi anak tiri. Dan ingat, tiba-tiba anak tiri ni, anak tiri dia dan anak tiri ni, Allah suka sama suka. Suka sama suka. Maka dua-dua ni pula nak menikah. Dah? Anak tiri sama anak tiri nak menikah. Anak tiri sama anak tiri nak menikah. Boleh ke? Jawabnya boleh. Bila mana anak tiri dengan anak tiri nak menikah, yang ni bapak dia, yang ni mak dia. Mak bapak dia tidur sepantal lah. Muhammad Nasir, apa perasaan susu gala perkahwinan yang berlaku dalam filem 69? Itu pun benda yang saya akan cerita dalam masalah nikah nanti. Itu cerita tu best. Dah? Dalam filem 69. Dah, betul. Sabar. Nanti dalam bab nikah je kita akan cerita. Dah? Okey, yang ni jelas tak? Jelas. Maknanya anak tiri sama anak tiri boleh menikah. Boleh bernikah. Sebab tu anak tiri tuan-tuan kena jaga aurat. Kena jaga aurat. Dah. Sebab tu nak menikah biar dah besar-besar. Tak usah kecil-kecil lagi nak jaga aurat payah. Cuma mafhum dia, bila dah menikah anak tiri sama anak tiri, mak bapak dia tidur sebantal. Mak bapak dia tidur sebantal. Itulah yang dipanggil besan sebantal. Ni yang jadi besan sebantal ni. Ni. Ni yang jadi besan sebantal. Besan jelas sebantal. Besan sebantal. Ni istilah Melayu yang tuan-tuan dah dengar lama dah. Okey, sekejap ada soalan pada Mia Anima. Ustaz, kalau perempuan dengan duda ada anak lelaki bujang, sama ke hukum jadi bukan mahram dengan anak lelaki suami jika tidak jima'? Okey, bagus soalan dia. Okey, tak. Bagi perempuan automatik. Ni beza dia. Sekejap dah. Bagus soalan Mia Anima, takut saya terlupa. Okey, bila mana suami ni menikah dengan perempuan ni, tak jima' lagi, maka anak laki-laki ni automatik. Sebab apa? Dalam Quran dah sebut haram bagi anak ni menikah dengan bekas-bekas ibu dia. Ni. Walaupun tak jima', yang ni menikah dengan ni, dah? Yang ni menikah dengan ni, tak jima', tetap dipanggil bekas ayah dia. Bahasa mudah, bekas ayah dia. Tapi beza dengan perempuan, kalau kena jima', barulah jadi anak tiri. Jelas tak jelas? Itulah dipanggil besan sebantal. Baru tahu kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi hari ni baru dengar pencerahan. Amin, Nur Idani. Nurani Nasir, line okey? Line okey ke? Line okey, alhamdulillah. So far line okey. So far so good kata orang Jawa.
Baik. Dah jelas semua masalah adik-beradik ni? Ya, Tuan Haji Ahmad Nasir. Baik, saya buka soalan. Sebelum saya nak sambung lagi dua golongan. 3, 4. Sini 4. Sini 5. Sini 6. Sini 7. Cukup belum? Hari ni cukup 3 dahulu. Cukup kot? 1, 2, 3. Saya nak tuan-tuan bertanya. Dah? Supaya saya boleh bantu soalan. Khair, tanya dulu. Ada soalan? Persilakan. Nanti kita sambung lagi 3 golongan. Tak apa, pelan-pelan kita belajar. Sebab apa tuan-tuan, saya ulang balik fokus kita. Sebab bila sebut masalah balik kampung ni bukan semata-mata hari raya. Betul ke betul? Bukan semata-mata hari raya. Setiap kerajaan kita balik raya haji, kita balik Deepavali, kita balik Chinese New Year, semua kita balik. Lepas tu pula kenduri kendara kita balik. Jadi saya lebih suka fokuskan ialah bila mana kita belajar masalah mahram, kita akan fokus masalah aurat. Okey, soalan. Silakan bertanya tuan sebelum saya tutup program kita pada hari ini. Kalau exam takut fail. Tak apa, insya-Allah dah belajar. Video ni tersimpan tu tengok berulang kali. Ni baru 3 ni, ada lagi 4. Ada lagi 4 tak masuk lagi susuan. Insya-Allah saya akan follow up, akan sambung. Macam mana dengan cucu tiri? Mahram ke dengan nenek tiri? Ya, bukan mahram. Bukan mahram. Cucu tiri. Ya, cucu tiri dengan nenek tiri bukan mahram. Dia macam ni. Cucu tiri ni dia pergi macam ni. Ni bayangkan ni, anak. Anak bagi anak, cucu. Cucu ni pula ada cucu tiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cucu tiri. Cucu tiri. Betul. Cucu tiri bukan mahram tuan. Dia yang menjadi mahram tu dengan anak tiri sahaja. Anak tiri. Dia okey dengar dah. Dia masalah cucu tiri ni masalah nikah. Nikah ni dia 4 golongan saja jadi mahram. Iaitu ibu tiri, anak tiri, lepas tu isteri, lepas tu bapa mertua sampai ke atas. Turun ke bawah cucu tu tak jadi mahram. Jelas ke jelas? Habis. Okey. Menantu dengan bapa mertua tiri bukan mahram. Menantu yang ni confirm dah. Menantu dengan bapa mertua tiri. Maknanya begini, dengar elok dah. Mak mertua dia nikah lain. Istilah dia yang ditanya ni, yang ditanya oleh Wan Hanisah ni, saya ada isteri. Bayangkan ni isteri saya. Ni isteri. Okey. Lepas tu saya ni ada isteri. Lepas tu saya ada ayah, ada ibu. Contoh. Okey. Lepas tu ayah dan ibu saya mahram lah bagi isteri saya ni. Sebab dia panggil bapa mertua, mak mertua. Betul. Tiba-tiba bapa saya meninggal. Contoh. Bila bapa saya meninggal, mak saya menikah lagi seorang. Saya dapat bapa tiri. Betul? Okey. Bila dapat bapa tiri, bagi isteri saya ni dengan bapa tiri saya tak jadi mahram. Dipanggil menantu tiri. Ni menantu tiri, bapa mertua tiri. Tak mahram. Fokus dia, saya ulang balik. Kalau boleh tuan-tuan jangan tanya masalah bersalam. Sebab saya ulang balik, kalau tuan-tuan dengar live daripada awalan, dengar daripada saya hurai 2-3 hari lepas, masalah bersalam ni ada jalan keluar. Dia bukanlah satu isu yang besar. Tetapi kalau boleh jaga, itu yang terbaik. Kalau tak boleh jaga, ada hilah, ada kaedah. Itu fokus saya yang paling besar. Tetapi yang saya nak fokus yang lebih besar, masalah aurat. Sebab saya ulang balik bagi tuan-tuan yang terlewat masuk, masalah bersalam ni ada jalan keluar. Berlapik lah. Tuan-tuan, bila berlapik ni, tuan-tuan tak perlu kaji masalah ni. Betul ke betul? Saya ulang balik. Anak saudara boleh mak, belah mak. Anak saudara belah mak. Anak saudara belah mak dia. Anak saudara belah mak. Ni mak dia. Ni mak dia. Lepas tu ada mak saudara. Lepas tu mak saudara tu ada anak
saudara. Anak saudara belah mak bukan mahram. Anak saudara belah mak bukan mahram. Dia turun balik pecah. Turun balik pecah. Sekejap. Dia panggil anak saudara. Betul dah? Yang buka kiri dan kanan. Kalau pecah, bukan mahram dah. Sama ada pecah ke atas atau pecah ke bawah. Dah. Saya pun kadang pening juga, tapi cuba nak beri faham. Cuma saya nak ulang balik tuan-tuan. Fokus kita yang paling besar ialah masalah aurat. Dah? Kalau boleh tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Masalah bersalam ni boleh selesai. Tuan-tuan pakailah shawl. Belilah shawl yang cantik. Lepas tu bila nak bersalam, lapik. Kalau ditanya, ni Mak Angah ada wuduk. Saya bagi kaedah, bagi solusi yang mudah. Ni Mak Angah ada wuduk ni. Nak solat duha sekali lagi, malas nak ambil wuduk lah. Bila anak, cucu datang, tuan-tuan tak perlu kaji masalah ni. Berlapik. Dah, hulur tangan, selesai. Sebab salam ni berkat menghapuskan dosa. Itu sabda daripada Nabi SAW. Tapi benda yang lebih besar, yang kalian perlu faham dalam masalah ni, benda yang berlaku 3 hari 3 malam di kampung. Masalah aurat. Betul ke betul? Jelas? Jadi kalau boleh, fokuskan masalah aurat dulu. Sebab aurat lebih besar dosanya daripada bersalam. Bersalam ni 3 saat, tuan-tuan. Nazar perdana, saya dah jawab masalah bersalam. Yang ni saya suka jawab. Faridah, macam mana nak jaga aurat masa balik kampung? Jawabnya tutup aurat. Okey. Masa duduk di kampung, tudung wajib, pakailah. Kalau diberi bilik, kalau setakat tuan-tuan, kalau tak ada bilik sangat terpaksa tidur di ruang tamu, tidurlah dengan bertudung. Tak lama 2-3 hari pun tidur dengan bertudung, tak rugi pun. Kalau tengah-tengah tidur tu terselak, tu bukan ikhtiar kita. Tengah-tengah tidur terselak, bukan ikhtiar kita, tidurlah dengan bertudung, tak rugi pun. Okey. Melainkan kalau ada bilik, dalam bilik tuan-tuan pakai boleh buka, luar bilik pakai tudung tuan-tuan. Jelas. Baik, masalah aurat. Ni bagi perempuan yang balik beraya besok. Kalau setakat lengan ni, lengan ni tuan-tuan boleh sensing. Dipanggil ada aurat yang dimaafkan. Janganlah warak sangat. Basuh baju sekali lagi dengan jubah-jubahnya. Dahlah jubah tu sampai macam ni, sampai ada klip-klip. Nak basuh pinggan dengan jubah-jubah sekali basah. Yang ni dipanggil aurat yang dibenarkan untuk bekerja. Ustaz, kalau duduk di kampung tak pakai stokin, ya, antara aurat yang dibenarkan untuk bekerja. Bekerja termasuklah kita berhubungan dengan keluarga ke, kenduri, kenara ke. Jelas. Tapi kalau nak pakai stokin pun bagus. Tapi kalau bersama dengan keluarga, itu antara aurat yang direngankan. Jelas ke jelas? Sebab tu cerita bab aurat ni tuan-tuan. Ni. Yang takut saya terlupa nanti. Tuan-tuan tahu tak? Sebagai seorang ibu, saya yakin hari ni dalam live ni muslimat banyak. Sebagai seorang ibu, nak tanya soalan best ni. Ibu-ibu tahu tak aurat ibu dengan anak? Tak kira lah anak sebapa ke, anak seibu ke, anak seibu sebapa ke. Tuan-tuan tahu tak aurat ibu dengan seorang anak? Sebab kita fokus masalah aurat kan? Tulis dekat ruangan komen. Ibnu Daing, bagaimana dengan anak saudara sebelah isteri? Tak boleh. Saya dah jawab dah. Ibnu Daing dengar daripada awal. Kalau Ibnu Daing dengar daripada awal, saya dah bagi satu kaedah yang very simple. Bila mana Ibnu Daing balik kampung isteri, yang jadi golongan mahram, 2 golongan. Yang atas kepala dia direct. Bukan buka ke kiri, bukan buka kanan. Bawah kaki isteri, turun ke bawah direct. Jangan buka kiri, jangan buka kanan. Buka kiri, kanan, bukan mahram. Naik atas, buka kiri. Pak-pak saudara, suami, bukan mahram. Pak-pak saudara, belah mak, bukan mahram. Mak mertua dia. Jelas? Itu kaedah yang simple. Baik, tuan-tuan jawab dulu kat ruangan komen. Tuan Haji Nasir nanti PM saya. Saya nak jawab dekat dalam masalah nikah nanti. Nanti PM saya, insyaAllah saya jawab. Masalah keluarga 69 ni. Okey tuan-tuan, soalan saya terakhir. Tuan-tuan tahu tak mahram anak dengan masalah ibu dengan anak? Banyaknya soalan. Minta maaf kalau saya terlepas pandang ke. Jadi ustaz, ayah kepada bapa mertua sahaja pun bukan mahram. Ayah kepada bapa mertua tiri pun bukan mahram. Betul. Saya tetap menjaga aurat. Cuma bab bersalam, Datuk dah Sebab tu saya kata kepada Wan Hadisah, bersalam ni is very clear.
Dan gunakan kaedah-kaedah yang diajar ulama. Yang tak clear aurat. Aurat ni kena jaga. Berlaku di zaman Nabi SAW. Dan seorang buta yang datang ke rumah Nabi. Isteri bertanya, "Ya Rasulullah, aku nak pakai tudung ke tutup aurat?" Nabi kata, "Ya," walaupun buta. Yang datang tu buta. Nabi suruh tutup aurat. Aurat bukan kaling-kaling. Bukan biasa-biasa. Masalah bersalam ada lagi khilaf di kalangan ulama. Walaupun kita bukan nak bentangkan khilaf. Tapi masyarakat orang Melayu suka bersalam. Dan saya pun kalau jumpa orang tua-tua perempuan, saya suka bersalam. Saya suka bersalam, minta doa dia, minta berkat dia. Selagi mana tak ada bernafsu dan bersyahwat. Cuma helah-helah bekah ni kita pentingkan. Yang paling penting tuan-tuan, masalah aurat. Okey, bagus, ramai dah menjawab. Bermakna tuan-tuan dah belajar. Ingat dah, masalah aurat ibu dengan anak. Jangan besok antara kesilapan ibu-ibu ni, walaupun di hadapan anak, kan kadang-kadang ada jenis tuala. Jenis tuala yang bukan labuh, tuala yang apa tu, yang standard size, dia pakai di rumah dah, ataupun bukan tuala lah, kain batik dia tu dah. Jadi kain batik tu ataupun tuala tuan-tuan, dia tutup. Dia nak pergi bilik air, daripada bilik nak masuk bilik air, dia tutup ni daripada buah dada dah. Kemudian tuala tu singkat, melepasi atas lutut. Melepasi atas lutut, hukumnya haram. Hukumnya haram. Anak ke ustaz, memanglah aurat ibu dengan anak pusat sampai ke lutut. Soalan, habis tu ustaz kalau buka buah dada boleh ke? Kalau nak sanggup buka, tak ada masalah. Kalau nak sanggup, nak cerita ahwal keadaan tu berbeza, hukumnya jelas. Aurat ibu dengan anak pusat sampai ke lutut. Kalau rasa tak ada tuala yang labuh, nak pakai tuala pendek, tutup pusat sampai ke lutut. Atas tu pakailah bra. Minta maaf dah, sebut terus terang. Yang penting tuan-tuan jaga hukum aurat. Sebab inilah perbahasan masalah mahram. Jangan duk fokus masalah bersalam. Fokus masalah aurat. Jelas ke jelas? Baik, ada soalan yang lain. Saya cuba nak cari soalan yang best-best hari ni. Mak saudara belah nenek saudara mahram ke? Mak saudara belah nenek saudara bukan mahram, semestinya boleh nikah ke? Sebab kalau nikah nak panggil makcik. Iya. Soal Mimi ni yang Tuan Haji Nasir tanya masalah isu keluarga 69 ni. Dah, dia masalah apa? Allahumma salli ala Muhammad. Masalah pertama, masalah panggilan. Masalah panggilan. Dah jadi bini, takkan nak panggil makcik? Yang tu insya-Allah. Okey, Syafinas, contoh lelaki bujang bernikah dengan ibu tunggal anak satu, anak perempuan. Status anak orang tersebut dikategorikan sebagai anak tiri ke? Aurat anak perempuan dengan suami. Aurat anak perempuan dengan suami ibu tunggal tersebut bagaimana? Syafinas, kita dah syarah. Pertama sekali, bila dah berjimak saja, okey, seorang lelaki bujang, Syafinas, berkahwin dengan seorang perempuan yang ada anak. Kunci dia kena jimak dulu. Selagi mana tak berjimak, contohlah, saya bagi contoh walaupun dah cerita tadi, saya nak raikan Syafinas, boleh jadi dia terlewat. Menikah malam pertama, ni lelaki bujang ni, menikah malam pertama, period, melepas. Period pula 7 hari. Selama 7 hari, anak dia ni kena jaga aurat. Suami dia pun kena jaga hubungan. Sebab ni dipanggil anak isteri. Tetapi lepas 7 hari, bila dah bersama, persenyawaan berlaku, dia dah berjimak, maka barulah jadi anak tiri. Anak tiri haram sampai bila-bila. Maka hukumnya macam anak sendiri. Anak tiri hukumnya macam anak sendiri. Aurat boleh macam biasa, dan haram menikah selama-lama. Tak boleh menikah selama-lama. Sampai bila-bila? Sampai kiamat, sampai dalam syurga. Jelas ke jelas kepada Syafinas Bahruddin. Baik, soalan lain. Terima kasih Siti Aminah. Ya Siti Aisyah, saya confuse lagi ni. Saya and sepupu ayah saya bukan mahram kan? Saya, Siti Aisyah, dan sepupu ayah. Sepupu ayah. Macam mana sepupu ayah? Macam mana sepupu ayah ni? Sepupu ayah ni bukan mahram. Okey, Siti. Akhirnya Siti. Lepas tu, yang menjadi mahram bagi Siti, atas kepala dia ada 2 golongan. Yang pertama, atas kepala Siti, bapa, datuk, taknya laki-laki perempuan. Yang kedua,
kalau kita buka, semua ni mahram bagi Siti. Pak saudara, pak saudara, pak saudara. Sepupu ni macam mana? Nak tak sepupu kat mana ni? Sepupu ayah. Ayah ni ada sepupu, bapak dia ada sepupu. Betul lah. Sepupu ni bukan dia beradik ayah. Sepupu ni datuk yang lain. Datuk ni pening dah ni. Datuk ni ada adik-beradik, dia ada abang, ya. Lepas tu datuk, abang pun datuk ni ada anak. Saya ulang balik. Bapak dia ni ada datuk. Datuk dia ni ada adik-beradik. Datuk dia mahram. Kan? Kalau buka ke kiri, adik beradik datuk yang ni dipanggil Tok Ngah lah, Tok Ngah. Tok Ngah. Dah. Yang ni dipanggil Tok Wan. Ni dipanggil Tok Ngah. Tok Ngah ni adik-beradik kepada datuk. Tok Ngah ni ada anak. Anak ni dengan bapa dia sepupu. Maka Aisyah dengan ni bukan mahram. Confirm. Dia mudah je hafal Siti ni. Siti yang menjadi mahram bagi Siti Aisyah, atas kepala, buka kiri, buka kanan. Dan pecahan daripada yang atas ni. Pecahan ni bukan mahram. Pecahan ni bukan mahram. Kita akan kembangkan lagi nanti. Sebab tu saya tak nak bagi banyak-banyak. Dah? Tak nak bagi banyak-banyak. Okey, sekejap. Nisa dah marah dah ni. Anak buah ayah dengan saya, adakah bukan mahram? Anak buah ayah. Ayah, anak buah. Anak saudara lah, bukan mahram. Confirm. Dengar dah? Ni bapak. Bapak ada adik-beradik, betul? Adik-beradik bapak semua mahram bagi siapa tadi? Akmal. Ni Akmal ada bapak. Bapak ada adik-beradik. Okey. Yang ni mahram. Lepas tu ada anak. Dipanggil anak buah. Anak buah bagi bapa. Yang ni bukan mahram. Sebab tu dia mudah. Nak faham formula ni, tuan-tuan tak payah faham yang pelik-pelik, faham yang basic. Bila faham yang basic, selain daripada basic tu, dia akan jadi mahram. Jelas? Okey, sekejap. Jika wanita tu hanya tutup rambut saja tapi nampak leher, boleh ke depan mahram? Okey, dia kalau ikut Zabid Al-Ahmadi, hukum aurat itu pertama tutup warna kulit. Itu makna hukum yang jelas. Pertama tutup rupa bentuk, yang kedua tutup warna kulit. Itu makna mahram yang jelas. Jadi mana kalau nampak leher, bukan lagi tutup mahram, bukan lagi dipanggil tutup aurat walaupun rambut tutup. Dah? Ada kadang-kadang jenis apa tu? Jenis pakai Allahumma salli ala Muhammad, jenis pakai telekung, jenis pakai apa tu, tudung jenis scarf. Tudung nampak telinga, tengkuk tak tutup, tak diklasifikasikan sebagai menutup aurat. Sebab tu saya ulang balik tuan-tuan. Kalau boleh jangan bertanya masalah bersalam, sebab masalah bersalam sudah selesaikan. Mahram versus haram. Bersalam di pagi raya, di mana silapnya? Silapnya tak berlapik saja. Saya dah selesaikan masalah tu. Sebab apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak terperincikan masalah ni baru 3 ni. Dah, kita ada berapa tadi? 7 tambah 4, 11. 11 tambah 2, 13. Ada lagi 13 golongan. 10 golongan yang kita belajar. Yang ni pun dah pening dah. Tapi sabar. Yang penting, isu bersalam ni boleh selesai. Yang saya nak lebih tekankan isu aurat. Jelas ke jelas? Habis? Okey? Turban. Betul Ustaz Nisa, turban. Jenis turban tu. Ada? Tapi jangan tengok mazhab lain. Sabar dulu. Jangan tengok mazhab lain. Ustaz Nisa ada soalan ke? Mana sekejap dia? Mana soalan Ustaz Nisa? Tentang adik-beradik seibu. Semuanya tak ada batas aurat. Memang semua tak ada batas aurat lah. Adik-beradik seibu ni, adik-beradik seibu, semuanya tak ada batas aurat. Dia dengan ibu dia macam dengan mak dia sendirilah. Sebab dia isteri kepada ayah. Dan mereka adik-beradik satu ibu, satu mak, keluar daripada rahim yang sama. Keluar daripada rahim yang sama. Tak ada batas aurat. Jelas? Habis. Okey, ada soalan lagi? Lagi 3 minit cukup 1 jam. Kena buat NBS versi mahram. Wallahu a'lam. Okey.
Ustaz, kalau orang lain tak jaga aurat susah juga kalau duduk serumah. Okey, kepada Faridah bagus soalan Faridah ni, tak apa. Tugas kita berdakwah. Pagi tadi dalam hashtag Santapa Rohani kita mendengar satu kaedah yang begitu best daripada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia kata, ingat, kalau kau nak memerangi nafsu, kau lawan, sehingga sampai satu keadaan nafsu tu akan lemah dan lesu. Engkau dah rasa kau berjaya. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kembali nafsumu untuk memerangi dirimu. Hidup balik. Nafsu tu hidup balik, tuan-tuan, never end. Never the end. Hidup balik. Dia lawan kita balik. Sama juga. Dan kita cerita dekat adik-beradik sehari dua, tahun lepas nampak berubah dah. Semua jaga aurat. Tengok tahun ni, tak apa, itulah dakwah untuk kita. Berbaik sangka kepada Allah. Sekurang-kurangnya, ya Allah, Engkau nak jadikan mereka ni pahala peri bagi aku ke? Nampakkan begitu? Ya Allah, kau zahirkan mereka ni nak menjadikan pahala peri bagi aku ke? Aku boleh berdakwah, aku boleh tegur mereka. Sebab itulah kenapa kepada Faridah Rozaimah, sebab tu saya cadangkan dalam sesi live yang penting macam ni, tag nama mereka. Kalau betul-betul Faridah nak bantu keluarga, setiap kali masuk live, tag nama keluarga. Mulakan dengan orang yang anda sayang, supaya kita nak pastikan mereka faham. Selebihnya serah kepada Allah Ta'ala. Jelas ke jelas? Habis. Okey, soalan yang kedua terakhir. Hasha Inara. Saya ada anak saudara, okey. Anak lelaki kepada abang. Okey, ni dia ada adik-beradik, anak lelaki kepada abang. Maknanya anak saudara saya tu bukan mahram lah, Ustaz. Dia anak saudara dia. Anak apa ni? Dia ada adik-beradik. Anak saudara mahram. Anak saudara mahram. Kita akan masuk dalam bab nanti. Kita akan masuk. Tu dipanggil bab yang ke-6 dan bab yang ke-7 nanti. Tak masuk lagi. Bab yang ke-6, anak-anak saudara daripada adik-beradik laki-laki. Bab yang ke-7, anak-anak saudara daripada adik-beradik perempuan. Mahram. Tapi mahram bagi siapa tadi? Mahram bagi Hasha Inara saja, bukan mahram bagi suami. Kalau Hasha dah ada suami, ingat, anak-anak saudara adik-beradik Hasha. Dah, Hasha ada abang. Abang ada anak. Hasha dengan anak abang itu haram menikah selama-lama. Dah, katakanlah anak saudara tu perempuan, confirmlah mahram dengan Hasha. Tetapi anak saudara tu dengan suami bukan mahram. Jadi kalau anak saudara tu datang ke rumah, suami tu wajib tutup aurat dan dia pun jaga wajib aurat. Jelas ke jelas? Habis. Zakiah Comel, macam mana aurat dengan anak angkat dengan keluarga terdekat? Macam biasa. Macam biasa, dah. Aurat macam biasa, aurat yang wajib bagi dengan orang yang lain. Ada beza mazhab tentang aurat? Ya. Dalam masalah aurat ada perbezaan mazhab. Dah, cuma kita pada hari ini memfokuskan mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala. Sebab tu kalian tak pelik kadang-kadang pergi setengah tempat pakai tudung cantik, tapi kadang-kadang dia punya blouse ke yang skirt labuh tu, skirt tu kadang-kadang atas betih, bawah pun kadang-kadang terbuka. Ya, ada khilaf di masalah kepala, wajib di kalangan ulama. Masalah kaki ada khilaf. Dah, masalah kepala tak ada khilaf, wajib tutup aurat. Masalah tudung semua, tutup kepala semua. Masalah kaki, yang tu ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i wajib. Dah, dalam mazhab lain tengok kepada keadaan. Habis. Saya ada menantu tiri, mahram ke tak Hajah Ramlah? Ya, mahram. Menantu tiri bukan mahram. Menantu tiri bukan mahram. Jelas? Menantu tiri bukan mahram. Allahu Akbar. Macam stres hari ni. Dah. Kalau saya stres, tuan-tuan lagi stres. Anak seibu lain bapa atau sebapa lain ibu, maka batas aurat dua-dua kes ni ya sama macam adik-beradik. Mereka ni bin yang sama, memang adik-beradik pun. Mereka ni ibu yang sama walaupun bapa lain-lain. Dah, semua ni mahram dan haram menikah selama-lama. Aurat macam biasa, macam adik-beradik yang lain. Jelas ke jelas? Itu bab adik-beradik seibu dan sebapa. Okey, soalan terakhir. Surah Yahani.
Anak angkat dengan nenek angkat pun tak samakan batas auratnya, walaupun pangkat nenek. Ya, walaupun pangkat nenek. Cuma kita kena jaga aurat dengan dia. Dia orang nenek ni, kalau dia tua, kalau dia dah selagi mana tak nyanyuk, wajib dijaga aurat. Tapi kalau Allah orang tua, cuma aurat tetap wajib, tak kira tua ke muda. Jelas ke jelas? Aurat tetap sama macam orang yang di luar. Wallahu alam. Ustaz, Hani last. Kalau duduk serumah dengan menantu lelaki, macam mana Ustaz? Menantu haram, mahram sampai bila-bila. Menantu mahram sampai bila-bila. Back to basic. Menantu kita ni mahram. Bila sebut mahram, 3 asas. Dah. Pertama, apa tadi? Haram menikah selama-lama. Kita dengan menantu tu, walaupun dia dah bercerai dengan anak kita, contoh, tetap haram menikah. Yang kedua, boleh sentuh pegang, tak batal wuduk. Yang kedua, tak batal wuduk sampai bila-bila. Menantu tu dah tak ada jodoh dengan anak kita. Dah, bila menantu tu datang, dipanggil begah menantu lah bahasa kita. Datang balik, tetap tak batal wuduk. Yang ketiga, aurat macam biasa, macam mak dengan anak. Macam mak dengan anak. Aurat kita pusat sampai ke lutut. Kita dengan menantu sama juga. Menantu kita pun pusat sampai ke lutut. Jelas? Wallahu a'lam. Syabivi Zainal. Tak ada. Kalau bagi kuis ni pening ni. Anak angkat saya ibu susuan dengan adik saya Ustaz. Macam mana dengan saya? Macam dengan saya. Anak angkat saya ibu susuan dengan adik saya. Bagus. Anak dia ada anak angkat. Saya ibu susuan dengan adik saya. Okey, bermakna waktu dapat anak tu dibagi dekat adik. Dia bagi dekat adik. Ibu suruh dengan adik saya. Adik tu perempuan lah. Adik kepada Syah. Jadi, kalau ikut hukum, budak tu dengan adik Syah tu jadi mak susu. Dan Syah dengan dia jadi mak saudara susu. Kalau ikut hukum lah, anak angkat tu dengan Syah, Syah jadi mak saudara susu. Mahram. Jelas? Betul-betul. Wallahu a'lam. Hai, Allahu Akbar. Cukup ke ni? Okey, sekejap. Saya nak raikan pula di grup. Okey, Khairani. Mahram berseharam dan sangat berfaedah untuk keluarga yang banyak percampuran perkahwinan anak, mak tiri, ayah tiri. Betul, insya-Allah. Tak apa, kita belajar pelan-pelan. Kita belajar pelan-pelan. Mudah-mudahan saya membantu dan beri manfaat kepada kalian. Wallahu a'lam. Kepada Siti Nur Aisyah, benda ni kita tak boleh cerita dalam program NBS, nanti pening lagi. Tapi kita akan bawakan pelan-pelan, insya-Allah. Supaya kita memahami masalah aurat. Ustaz Ilyas, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Okey tuan-tuan. Jadi saya rasa madai pertemuan kita dahulu pada hari ini. 11.30 dah. La ilaha illallah. Ustaz tengok jam tu dari tadi, rupanya jam tu mati. Tak ada bateri. Dekat IG masih lagi ada live. Kenapa tak dia boleh off, boleh on balik. Lepas tu kena jaga. IG ni sejam ni dia terus mati. Dia kena jaga. Bila sejam dia mati, lepas tu share, lepas tu buat live balik. Kesian dengan orang dekat IG. Okey tuan-tuan. La ilaha illallah. Tak sedar tiba-tiba dah sejam setengah dah. Tiba-tiba dah sejam setengah. Sikit lagi lah Asmah Abu Bakar. Kalau menantu tiri bukan muhrim kan? Okey, pertama saya betulkan perkataan dahulu. Bukan muhrim. Perkataan muhrim tu salah. Mahram. Perbaiki kalimat. Muhrim tu cerita berhaji. Orang pakai ihram. Mahram. Jadi menantu tiri bukan mahram. Bukan mahram. Bila bukan mahram, ingat 3 asas. Semua tulis balik. Apa 3 asas? Yang pertama, boleh menikah. Yang kedua, batal wuduk. Yang ketiga, jaga aurat. Basic dia. Habis? Okey, masalah susuan yang campur susu formula. Yang tu Zarina, nanti bila sampai dekat part susuan nanti kita akan bincangkan. Yang ni baru bab nasab ada 7. Kita baru sampai 3. Kan? Nanti masuk pula bab radha'ah, bab susuan kita akan bincangkan lagi. Yang ni memang ada khilaf di kalangan ulama. Ada khilaf di kalangan ulama. Dan adakah boleh dia perah susu tu, masuk dalam botol, lepas tu dia bagi budak tu minum, adakah terangkat? Cuma kalau kita baca kitab-kitab fikih qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, pertama kena sekurang-kurangnya 3 atau setengah kata 5 kali disebah kenyang. Dan yang kedua, daripada tubuh dia sendiri. Dan tak boleh pakai susu formula dan sebagainya. Jelas, daripada tubuh. Nak jadikan darah dan daging. Nama lagi susuan nak jadi darah dan daging.
Jelas? Tapi walau bagaimanapun dia begini, sebenarnya begini kepada mana tadi? Kepada Zarina, dia sebenarnya ada kaedah lagi. Ada kaedah macam mana kita nak bantu selesaikan masalah ni. Contoh, kita tak boleh menyusu. Kalau kita cucuk boleh tak? Cucuk untuk paksa keluarkan susu, ada kaedah. Yang ni pun ada khilaf di kalangan ulama', kita tinggalkan dahulu. Ataupun macam tadilah ada seorang tanya, dia tak boleh menyusu, dia suruh adik dia susu. Dia tak boleh menyusu, dia suruh adik dia. Yang ni permasalahan yang kalian perlu belajar betul-betul. Kalau kita nak suruh adik kita susu, kita nak ambil tu anak lelaki ke anak perempuan. Kalau nak ambil anak perempuan, belah kita ke atau belah suami. Tu benda yang perlu kita selesaikan. Jelas? Wallahu a'lam. Anak tak sah taraf dengan adik-beradik sendiri, dengan bapa kandungnya ustaz, apa mahramnya? Kalau kita tengok kitab fikih, anak tak sah taraf ni la nasabalahu, tak ada nasab. Memang tak ada nasab. Ada tu ujian lah. Anak tak sah taraf ni memang tak ada nasab. Dia kalau ikut Allah masal. Kita itulah dalam bab ni macam mana kita nak pandang Allah. Ujian bagi dia, anak yang luar nikah ni memang dipanggil tak ada nasab. Tak ada nasab. Cuma dalam masalah susuan ni, yang ni saya kena kaji balik kitab. Saya nak, sebab pendapat tu kita pernah dengar, tapi saya nak kaji pendapat yang betul-betul muktamad dalam mazhab Syafi'i. Mudah saya sebarkan kepada orang awam. Adakah selesai dengan kita menyusu ni? Kita ada anak, kita ambil anak yang tak sah taraf, suruh bini kita menyusu. Adakah selesai? Yang tu kita kajilah pendapat-pendapat ulama' yang mudah-mudahan boleh membantu tuan-tuan dalam menyelesaikan masalah. Jelas ke jelas? Tapi kalau ikut hukum, anak tak sah taraf ni, tak ada nasab. Adik perempuan melahirkan anak luar nikah, haramkah dengan anak dia tu? Ya. Tak apa, yang ni saya cerahkan kemudian dalam bab dalam bab nikah nanti. Okey. Jadi saya rasa tuan-tuan, setiap Syah, suami saya dah meninggal, macam mana aurat dengan anak-anak tiri lelaki saya? Aurat macam biasa. Aurat macam biasa, macam anak. Anak tiri macam anak. Anak tiri ni macam anak. Haram menikah selama-lama, macam anak kita dah. Jelas? Wallahu alam. Boleh ke tepi jap nak ambil gambar whiteboard? Boleh? Okey. Nak masuk into frame juga? Okey. Dah ambil gambar whiteboard dah? Ambil poster tu, poster. Ada tak poster mahram? Cuba cari sekejap. Tak apa tuan-tuan, nanti saya print balik. Sebenarnya saya 5 tahun lepas saya ada buat poster mahram. Lepas tu semenjak saya ada pondok ni, dah lama dah poster tu saya tak print balik. Nanti insya-Allah bila-bila nanti lepas PKP ke apa, ada tak poster mahram tu, ada tak? Saya ada buat satu poster mahram versus haram, berkenaan golongan-golongan mahram ni dengan warna yang cantik. Allahu Akbar. Cuma benda tu dah lama saya tak print out, dah 2-3 tahun saya tak print out, sebab kita fokus dengan pondok dan sebagainya. Tengoklah kalau ada keperluan balik, insya-Allah kita printkan balik, kita bagi dengan percuma ke. Allahu Akbar. Siapa yang datang program kita bagi dan bagi. Balik kita boleh gunakan. Kalau susah sangat nak bersalam, gantung frame tu dekat tengkok. Tengok warna apa, baru boleh salam dengan mak ngah. Jelas ke jelas? Wallahu a'lam. Okey, terima kasih dah screenshot. Baik. Tak apalah ni, Safri tak apa, nanti cari kemudian. Dalam bentuk gambar ustaz ada simpan lagi. Kat rumah ada. Rasa poster tu banyak. Kemudian. Jadi baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Taala sekalian, madai pertemuan kita dahulu pada hari ini. Saya rasa yang baik tu datang daripada Allah. Yang tak baik itu pasti datang daripada kejahilan, kefakiran, kekurangan, kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya bantu tuan-tuan boleh memberi kesan kepada saya, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Ilmu tak banyak, amal jauh sekali tuan-tuan, tapi dengan apa manfaat saya berikan, tuan-tuan doa saya agar tuan-tuan mendapat manfaat yang begitu besar. Dan bagi tuan-tuan nak terus belajar, saya rindu nak bertemu dengan tuan-tuan dalam program NBS, program solah. Kalau NBS hari itu kita fokus more kepada akidah. Kepada tuan-tuan yang nak cari teknikal pula, praktikal pula, yang kita ada program pada 5 dan 6 bulan Jun, 6 dengan 7 ke bulan Jun,
Sabtu dan Ahad program solat itu mudah. Bagi tuan-tuan yang rasa solat tuan-tuan dah okey, nak belajar masalah khusyuk, kita pula ada program interaktif Cinta Solat pada 13 sehingga 19 Jun pada bulan hadapan. Belajarlah, insya-Allah tuan-tuan akan merasai satu nikmat ibadat yang begitu best bila mana kita buat dengan kepahaman ilmu dan natijah yang sebenar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tunggu siri yang seterusnya. Wallahu a'lam.